السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. InsyaAllah malam ni kita menyambung perbahasan daripada surah Luqman. Kita masih lagi membahaskan ayat 1 sampai ayat 11. Perbahasan tu tak ada dalam buku ni, cuma saya nak kongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Perbahasan buku kita ni dia memang fokus kepada ayat 12 sampailah pada ayat 19. Sebab memang dia nak fokus pada pesanan Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Dia tak cover 1 hingga 11. Dan ayat yang ayat yang ke-20 sampailah ayat 34 daripada surah Luqman ni. Dia hanya nak fokus kepada pesanan Luqman tu saja. Tapi bila mana kita dah bahas surah Luqman ni, kita bahaslah semua sekali supaya kita nampak dan dapat ambil manfaat daripada apa yang terdapat dalam surah Luqman ni. Kita dah bahas sebelum ni ayat 1 sampai 5. Kita tahu para ulama mengkategorikan surah Luqman ni ayat 1 sampai 5 dia tu sama macam ayat 1 sampai 5 dalam surah Baqarah. Dia punya permulaan ayat pertama pun sama, huruf muqata'ah, alif lam mim. Cuma surah Luqman tilka ayatul kitabil hakim. Surah Baqarah zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ayat kelima lebih kurang sama juga, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Surah Baqarah pun macam itulah. Malam ni perbahasan kita ialah ayat yang ke-6. Ayat ke-6 sampailah ayat yang ke-7, dia membawa topik perbincangan yang sama. Kalau kita buka mushaf dalam telefon ke, mushaf yang dicetak ke, sekadar untuk panduan kita nampak apa yang nak kita bincang pada malam ni. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. Ayat ke-6 Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman, di antara manusia ada orang yang memilih serta membelanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara-perkara hiburan yang melalaikan, yang berakibat menyesatkan dirinya dan juga orang ramai daripada agama Allah, dan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan ada pula orang agama menjadikan agama Allah itu sebagai ejek-ejekan. Merekalah orang-orang yang akan beroleh azab yang menghinakan. Itu ayat yang ke-6. Saya baca tu terjemahan daripada pimpinan Ar-Rahman. Ayat ke-6 Allah Ta'ala dah cerita 1 sampai 5 siapakah muhsinin. Ayat ketiga Tuhan sebut hudan wa rahmatan lil muhsinin. Quran yang mengandungi hikmah ni, ianya ialah hidayah dan rahmat kepada orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang baik. Siapa dia orang yang baik? Alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Orang yang menyempurnakan dalam mendirikan salat. Biasa kita tengok terjemahan orang yang mendirikan salat. Tapi saya nak bagi terjemahan yang lebih
Clear lagi, orang yang sempurna dalam mendirikan salat. Sempurna ni macam mana? Salah satu kriteria sempurna ni ialah wudu. Dia berwudu dengan baik. Kriteria yang kedua dalam menyempurnakan salat ni apa dia? Bersalat pada awal waktu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tengok kehidupan para ulama yang terdahulu, antaranya Imam Asy-Sya'bi, ni tokoh hadis. Antaranya Abdullah bin Mubarak, Ali Al-Madini, Ahmad bin Hanbal. Bagilah nama siapa pun yang awal-awal ni. Sebahagian besar mereka diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi. Antaranya, kalau saya tak silap, Asy-Sya'bi, Imam Asy-Sya'bi ni, dia kata selama lebih 40 tahun, ketika mana azan salat dikumandangkan, aku mendengarnya di dalam masjid. Tahu-tahu boleh faham apa dia nak sebut tu? Maknanya dia memang orang yang on time. Dia bukan dengar di luar, dia dengar di dalam. Selama 30 tahun aku mendengarnya di dalam masjid. Dan dia kata, tiap-tiap kali aku dengar azan, aku dah berwudu. Bukan baru perasan nak pergi tandah apa semua, bukan. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana dia punya pengurusan masa dia terhadap waktu salatnya. Kerana itulah dia berjaya. Kerana itulah Allah Ta'ala menjalankan balasan, manfaat, kebaikan kepada orang yang menjaga semua benda ni. Sebab tu muhsinin ialah mendirikan salat dengan sempurna. Dia ada orang, dia salat, tapi dia salat di ujung-ujung waktu lah. Sebab tu salat tu tak berfungsi macam mana yang Tuhan sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu boleh menghalang satu orang daripada fahsya' dan munkar. Saya cuba duk fikirlah, macam mana salat ni dia boleh blok orang tu tak terlibat dengan fahsya'. Fahsya' ni apa dia? Fahsya' ni benda-benda yang mengaibkan, sama ada perbuatan atau percakapan. Perbuatan, orang yang suka buat benda tak senonoh, apa-apa sajalah. Percakapan, suka bercakap benda-benda yang tak senonoh. Kita dengar dia bercakap, dia suka bercakap benda-benda yang bersifat dalam kain, benda-benda macam ni. Tuhan kata orang yang salat, dia tak akan buat benda ni. Dan juga orang yang salat, dia tak akan terjatuh dalam kemungkaran. Kalau kita banding dengan cerita Imam Asy-Sya'bi tadi, tuan-tuan boleh tengok pengurusan masa orang yang menjaga salat ni. Tuan-tuan boleh bayang. Sekarang saya bagi contoh realiti. Saya memang pernah jumpa satu orang yang memang sangat-sangat menjaga waktu salatnya. Dan Allah Ta'ala berikan kepada dia kemudahan dalam banyak urusan. Banyak urusan Tuhan mudahkan urusan dia, dengan sebab dia jaga salat. Tuan-tuan boleh bayang, dia dah umur tua lah. Saya kenal dia ni sebab saya kuliah di pejabat dia sebelum saya datang ke Perlis. Dia ni ketua jabatan bagi satu department di satu jabatan kerajaan. Dia ada buku nota khusus yang dia letakkan dalam tu perancangan salat secara bulanan, mingguan dan harian. Tuan-tuan boleh bayang, biasa orang buat perancangan simpan duit, buku. Dia ada perancangan salat. Maknanya bulan ni dia akan tengok kerja dia, bila yang ada kena keluar daripada tempat dia, bila yang ada meeting apa semua dia akan adjust supaya tak ganggu waktu salat dia, untuk dia sentiasa on time. Dia dah ada perancangan itu. Bila mana dia sibuk dengan duk urus benda-benda macam ni, dia tak sempat nak gosip orang apa semua, tak sempat. Sebab saya tengok dia satu orang yang sangat, bila mana sejam, 2 jam sebelum salat ni, nampak dia gelisah, nampak dia macam tak senang duduk. Nampak dia, kita nampak dia bukan berlakon, dia memang itulah dirinya. Setengah jam lagi, 25 minit lagi, dia kalut, dia macam kalut. Jadi dia tak sempat nak fikir orang sebelah rumah tadi dia buat apa semalam, tak sempat. Sebab dia balik rumah selepas salat isyak, dia dah ada plan, bukan untuk subuh, untuk isyak malam esok, untuk isyak minggu depan, dah ada lah. Ini orang yang memang, orang kata apa, contoh depan mata, bukan contoh cerita ulama', mana zaman kita pun ada. Bila mana dia sibuk macam ni, bila masa dia nak ambil tahu hal orang, bila masa dia nak ambil tahu hal-hal masyarakat sekeliling yang tak penting lah. Kalau benda tu berkaitan dengan kebajikan, dia ambil tahulah. Okay.
Bila masa dia nak cakap benda mungkar, dia nak tengok TV pun tak sempat, dia nak tengok video dalam telefon pun tak sempat. Tak sempat. Inilah yang Tuhan sebut, siapa yang jaga, dia akan terhalang daripada fahsyat dan mungkar. Sebab hidup dia duk rancang benda tu selalu. Saya nampak itulah kot antara kesan dia. Tapi kalau orang yang semayang ujung-ujung waktu, dia tiada perasaan bergegas tu, tak ada. Bila mana tindakan bergegas tu tak ada, menyebabkan dia salat tapi dia ada masa lah nak dengar video orang sembang apa benda ni, orang cakap apa sekarang ni, orang tengah viral isu apa. Dia ada masa untuk terlibat, bahkan mungkin lebih dahsyat untuk termasuk sekali dalam golongan yang mengulas benda tu, walaupun tak perlu pengulasan dia. Jadi Tuhan sebut pada ayat keempat surah Luqman, muhsinin itu yang menyempurnakan dalam mendirikan salat, wa yu'tunaz zakah, dan menunaikan zakat, wahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka boleh buat macam tu, mereka ada perancangan salat dia, mereka ada perancangan zakat dia. Kerana apa? Kerana mereka ada plan jangka panjang, iaitu akhirat nak senang. Ini projek mega terbesar yang ada pada orang-orang yang disebut sebagai muhsini ni. Dia dah plan dah salat dia. Tapi saya sangat-sangat rasa takjub tengok dia. Orang yang dah tua, saya dah pencen dah kot. Sebab saya meninggalkan Terengganu pun waktu tu dia dah di usia ujung-ujung nak pencen. Orangnya taklah dari segi badan bukanlah orang yang besar sangat, tapi Allah Ta'ala jadikan ada haibah. Pegawai-pegawai dia takut nak mengular. Dia tak perlu ancam, tapi Allah Ta'ala jadikan orang yang jaga salat ni, orang tak berani buat lebih kurang dengan dia. Dia bukan orang yang salat, dia jaga salat dia. Itu beza. Dia ada orang dia salat, tapi dia tak salat on time. Dia salat dah habis makan, dah kenyang, salat pun lah keadaan mengantuk-mengantuk, dia salat, dapatlah bahagian tu, lepaslah. Tapi dia tak, dia pastikan makan dia pun, tuan-tuan boleh bayang, dia sampai catu makan dia supaya dia boleh datang. Biasanya saya tengok, sebab dia tunjuk, sebab saya tengok dia punya pengurusan lain. Antara benda yang menarik hati saya waktu saya tengok dia, ialah semua mesyuarat di jabatan dia akan diberhentikan setengah jam sebelum waktu salat. Semua. Walaupun benda tu tak disenangi oleh orang-orang atasan yang lain pun. Tapi dia buat. Bahkan dia pernah ditegur. Dia kata dia pernah ditegur oleh orang atas lagi daripada dia. Kerana dia ni meeting je sampai pukul 4. Contoh sekarang 4.22 asar. Pukul 3.50 dia nak keluar dah. Walaupun meeting tu penting. Dia kena sound dengan ketua pengarah tu. Dia kata, apa ni keluar? Tuan Haji apa keluar? Ni meeting penting. Tapi Allah Ta'ala jadikan ikatan hati ada dalam diri dia tu. Dia kata, kontrak saya sebagai hamba Tuhan lagi besar berbanding kontrak saya sebagai ketua jabatan di sini. Saya pergi yang tu dulu. Tak kena pecat pun. Tapi aku sudah tak kena pecat. Orang takut ke dia? Orang takut. Orang setiap kali tengok dia, yang ni tak boleh, yang ni setengah jam kena berhenti. Allah Ta'ala jadikan hati orang lain ikut apa yang dia buat. Dia tak perlu marah siapa-siapa. Itulah kesan yang Allah Ta'ala beri. Saya cerita pasal ni, saya meremang bulu roma. Sebab saya tengok itulah simatu ahlus salah. Tanda orang yang bersalat. Itu ta'zimus salah. Membesarkan salat yang luar biasa. Itu saya nak kata, kalau bawa contoh zaman dulu, orang kita kata zaman dulu, zaman tak ada kerajaan, zaman tak ada department, orang kata mudahlah nak buat macam tu. Tapi zaman kita ni pun ada. Zaman kita ni ada orang macam tu. Cuma dia tak popular lah. Tapi dia ada. Simatu ahlus salah tu ada. Kesan dia jaga salat tu. Allah Ta'ala mudahkan urusan dia. Banyak benda-benda ketirisan sebelum pada dia pegang, ketirisan tu berkurang, berangsur, berkurang sedikit demi sedikit. Sebab poin dia apa? Tuhan kata, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. Suruh ahli keluarga kamu salat dan sabar dalam salat. Memang kena sabar salat ni. Sebab salat 5 kali sehari. Lepas tu dia ada timing yang berbeza. Setiap hari timing tu akan berubah. Ada makin awal, ada makin lambat. Orang Islam diajar untuk tahu waktu salat dia pukul berapa. Contoh sekarang subuh 6.2 minit, Zuhur 1.18, Asar 4.21, Maghrib 7.22, Isyak 8.31. Dia ingat. Bila mana dia ingat, menunjukkan dia tahu. Itu meeting dia dengan Tuhan. Itu meeting dia dengan Tuhan. Dan itu mustahil. Tuhan kata dalam surah Taha apa dia? Siapa yang jaga dan sabar, la nas'aluka rizqan. Kami tak minta rezeki. Nahnu narzuquk. Kami yang beri rezeki. Kami akan urus. Wal aqibatu littaqwa.
kesudahan yang baik bagi orang bertakwa. Sebab solat ini ialah Nabi sebut penyejuk mata. Kusut tara mana urusan dalam dunia, kembalilah pada salat. Allah Ta'ala akan leraikan kekusutan tu. Sebab kita tak mampu nak leraikan. Kita tak ada daya dan upaya. Okay. Jadi bila mana Tuhan sebut ayat 1 sampai 5 surah Luqman ni, muhsinin ialah orang yang bersalat, orang yang kami beri pada dia hidayah, orang yang kami beri pada dia muflihun, kejayaan. Ayat ke-6 Tuhan nak sebut kategori yang kedua. Kategori yang kedua ni teruk. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadis. Sebahagian manusia mereka telah membeli kata-kata yang lalai. Kita tahu Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, sahabat Nabi dua orang ni, dia terjemahkan lahwal hadis, dia tafsirkan lahwal hadis ni apa dia? Al-ghina. Bunyi-bunyian alat muzik, bunyi-bunyian daripada alat muzik. Dia ada beza nyanyian dengan nyanyian yang diiringi dengan alat muzik. Sebab tu jumhur para ulama mengharamkan muzik dengan sebab bunyi-bunyian daripada alat. Tapi kalau nyanyian daripada mulut manusia tanpa iringan alat, yang tu ada hukum lain. Yang tu ada hukum lain. Yang tu berbeza. Ulama hanya meringankan pada duf, kompang sahaja. Walaupun ada sebahagian para ulama lain, contoh Ibn Hazim Al-Andalusi, dia kata muzik ni tak haram pun. Jumhur mengatakan haram, termasuklah mazhab Syafi'i menyebutkan tentang haram, kecuali beberapa tempat saja, iaitu ketika mana ingin menaikkan semangat orang yang nak berperang. Dalam ketenteraan apa semua ni kena ada nyanyian, muzik, bunyi-bunyi pancaragam tu nak bagi naik semangat. Yang ini dibenarkan, yang ini dibolehkan. Yang kedua ialah majlis perkahwinan, yang ini ada keringanan dalam hadis. Yang ketiga ialah ketika mana menyambut hari raya. Sehari itu je lah. Lepas pada tu tak ada. Walaupun ada sebahagian ulama' dia tambahkan lagi, ketika mana buat satu perjalanan musafir, untuk bagi cergas unta tu kena menyanyi juga. Ni saya dah pernah sebut sini mungkin. Sebab memang unta ni dia jenis binatang yang ada perasaan. Dia macam kita lah. Waktu dia penat, dia tak nak, dia bergerak, jadi pegun macam tu. Jadi cara nak lembut bagi dia seronok perjalanan jauh ni, kena ada orang menyanyi. Jadi ada sebagian ulama' meringankan. Sebab memang ada dalam sirah pun Nabi ni lantik satu orang tukang menyanyi untuk unta, bukan menyanyi untuk orang. Untuk unta saja. Sebab itulah riwayat sebut bila mana Anjashah, sahabat yang bernama Anjashah ni lah yang jadi tukang menyanyi untuk unta ni, bila mana dia menyanyi, unta akan bergerak laju. Kepala tu bergeleng-geleng dengan sebab seronok dengar lagu pada Anjashah ni. Yang tu boleh. Macam kita sekarang kereta tak pasang lagu pun dia boleh berjalan. Tapi kita lah yang mengantuk kalau kosong sangat. Sebab tu ada sebagian ulama' kontemporer dia kata untuk orang musafir pun dia dibenarkan. Tak kira lah dia naik unta, naik apa pun. Ada kontemporer sebut macam tu. Okay, tapi walau macam mana pun tak dapat dinafikan muzik yang berlebihan memang melalaikan. Tak dapat dinafikan benda tu. Okay. Jadi dalam ayat ke-6 Tuhan sebut ada orang dia tak nak kepada Quran ni. Memang dia objek, memang dia reject terus Quran. Jadi apa yang akan menggantikan dirinya yang menolak Quran itu, yang akan menggantikan dirinya ialah dengan nyanyi-nyanyian, syair-syair yang teruk, alat-alat muzik yang melalaikan. Walaupun ayat ke-6 ni sebahagian para ulama sebut ianya ditujukan khusus kepada An-Nadhr bin Harith yang menjadi orang yang bertanggungjawab kacau Nabi setiap kali nak baca Quran, nak sampaikan Quran kepada semua orang di Mekah pada waktu tu. Setiap kali Nabi nak berdakwah, dia datang. Dia akan bawa penari-penari, hamba-hamba yang dia beli untuk menari, untuk main alat muzik, untuk bagi bising kawasan tempat Nabi baca Quran tu. Okay. Sebab tu ayat ke-6 Tuhan sebut liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa. Tujuan bawa benda-benda yang lahwal hadis tu, kata-kata yang mengarut ni, untuk sesatkan orang daripada jalan Allah, bighairi ilmin, bukan daripada ilmu, wa yattakhidhaha huzwa. Lalu nyanyi-nyanyian itu jadi apa? Nyanyi-nyanyian itu menjadi bahan ejekan untuk ayat Tuhan. Ulaika lahum azabun muhin. Allah Taala kata bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Ayat ke-7 Tuhan sebut wa idza tutla alaihi ayatuna.
reaksi orang yang suka dengar muzik, suka dengar benda lara, suka dengar benda-benda yang mengarut ni, tak kira apa, sebab ada sebahagian para ulama dia tak kata muzik sini. Sembang kosong yang mengasyikkan. Ada orang sembang je dia kuat, gagah lain macam. Baca Quran dia lain. Sembang dia kuat. Tuhan kata ayat yang ketujuh, reaksi orang-orang yang seperti ini, wa idza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, walla mustakbira, berpaling dalam keadaan sombong. Macam An-Nadhr bin Harith, bila mana Nabi baca Quran, dia berpaling. Lepas tu dia provoke orang. Dia kata, tengok Muhammad nak buat pandai dia. Macam kita tak tahu, dia dulu sekolah pun tak. Memang Nabi tak sekolah pun. Nabi memang tak kerti membaca, tak kerti menulis. Dia kata, jangan dengar ni orang yang belagak pandai. Apa yang dia tahu? Aku pergi ke Rom, pergi ke Parsi, beli buku, baca buku nak cerita pada korang ni. Sebab memang An-Nadhr bin Harith ni, antara kegiatan dia untuk kacau dakwah Nabi ni, dia pergi beli buku-buku sejarah yang ada di luar Mekah ni, bacakan balik sejarah tu kepada orang Mekah. Tujuan dia untuk tindan cerita sejarah dalam Al-Quran tu, untuk orang kata apa, tenggelamkan cerita Quran, naikkan cerita-cerita Maharaja Rom, Parsi, kehebatan dewa sekian, kehebatan kaisar sekian. Itu ialah kerja An-Nadhr bin Harith yang dilakukan oleh beliau. Okay. Jadi ini ayat yang ketujuh ni ialah action An-Nadhr bin Harith, perbuatan dia. Apa dia buat? Walla mustakbira, berpaling dalam keadaan yang besar diri. Ka'allam yasma'ha, seperti mana tak dengar apa, seperti mana macam tak ada bunyi pun orang baca Quran. Ka'anna fi udhunaihi waqra, Tuhan kata seperti mana di telinga dia itu ada sumbatan-sumbatan yang blok telinga dia untuk dia dengar ayat Quran tu. Tak jadi apa? Sebagai orang kata apa, sarkastiknya perbuatan yang dilakukan oleh An-Nadhr bin Harith, ayat yang ketujuh tu Tuhan tutup dengan nada sarkastik, nada macam nganjing pada An-Nadhr bin Harith. Dia ni degil sangat, dia ni punyalah keras hati sangat, kepala batu sangat. Jadi kita bagi pada dia satu ayat, fabashirhu bi'adzabin alim, happylah kamu dengan azab yang pedih. Fabashirhu tu maksudnya gembirakan mereka dengan azab yang pedih. Azab mana boleh menggembirakan kita? Azab ni benda yang menyedihkan kita, menyebabkan kita penat. Tapi Tuhan kata gembirakan dia dengan azab yang pedih. Memang sebahagian sirah menunjukkan bila mana An-Nadhr bin Harith disampaikan pada dia, ada orang pembantu dia beritahu, ada ayat Quran turun beritahu pada kita ni, grup kita ni. Grup kita ni setiap kali Nabi baca Quran, kita akan buat majlis nak kacau bacaan Quran Nabi. Tapi dia orang tak panggil Nabi lah, dia orang panggil Muhammad. Okay. Muhammad dah bacakan satu ayat untuk geng kita, iaitu gembirakanlah kita dengan azab yang pedih. An-Nadhr bin Harith dalam sebahagian riwayat menunjukkan reaksi macam tak terkesan dengan benda tu. Tunjuk maco lah konon-konon, doli aku, dia nak kata apa. Tapi kesan dia, ayat Quran ni kesan dia, kawan tu balik rumah tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Maknanya dia terfikir Quran yang orang Islam baca ni, yang sahabat-sahabat baca ni, ada cerita perangai aku dalam tu. Dia jadi macam tak sedap duduk. Kenapa banyak-banyak cerita aku pula ada dalam tu? Sampai jadi ayat Quran. Dia dihantui benda tu. Walaupun dia tidur, rumah dia mungkin kita boleh agak lebih empuk berbanding rumah para sahabat dari segi tilam dia. Lebih elok daripada rumah Nabi, lebih luas pada rumah Nabi, lagi ramai khadam pada rumah Nabi. Dia boleh makan sesedap apa yang dia nak, dia boleh pakai secantik apa yang dia nak. Tapi dengan sepotong ayat ni saja, fabashirhu bi'adzabin alim, berikanlah berita gembira kepada An-Nadhr bin Harith dan konco-konco dia dengan azab yang pedih. Dia macam gangguan mental dia, dia terfikir, kalau betul apa yang Muhammad sebut ni, masak aku. Padahal dia kuat pada waktu tu, dia kuat. Nabi tak boleh lawan. Ini fasa Mekah, tak boleh buat apa, just hanya baca je.
Tuhan dah turunkan ayat. Tapi nak katanya, orang kalau dia jahat, dia kena satu je kata-kata yang pedih menghantui dia. Dia mungkin boleh pukul orang, dia mungkin boleh sakiti orang yang dia tak suka, orang yang dia plan untuk bagi jatuh. Dia mungkin boleh buat macam-macam. Tapi walau macam mana pun, dia akan terasa bila mana satu kata-kata yang orang yang dia aniaya tu kena tepat masuk ke dalam lubuk hati dia. Tak tidur malam, An-Nadhr bin Harith menghantui dia sampai akhirnya dia mati dalam perang Badar last sekali. Cuma nak katanya, dia kena azab awal. Walaupun kita nampak dia tu steady, dia dah kena dah azab tu. Dia dihantui rasa galau dia, rasa serabut, rasa semacam. Itu yang ada pada diri An-Nadhr bin Harith. Okay. Kemudian ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 habis dah cerita tentang penentang Al-Quran, habis dah cerita orang yang ambil benda lara untuk ganti Quran. Ni cerita lain pula. Kalau kita tengok, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, bagi mereka itu jannatun na'im, syurga yang penuh dengan kenikmatan. Perkataan jannat merujuk kepada syurga. Walaupun dari segi bahasa, jannah dalam bahasa Arab bermaksud kebun. Kebun bagi suasana masyarakat Arab, ianya ialah tempat untuk beristirahat. Sebab tu kalau kita pergi buat umrah, biasa orang akan bawa ke kebun kurma. Kita tengok kebun kurma, okey lah, taklah kata first class sangat. Tapi mungkin sebab kadang-kadang kita pergi buat umrah ni, kebun kurma yang syarikat travel kita bawa tu, dia dah kautim bertahun-tahun dah dengan kebun tu, tuan kebun tu. Jadi dengan sebab kebun dia tu ramai orang pergi, dia jadi macam tak terurus lah sikit. Dia punya fasiliti dalam dia tu taklah gah sangat. Tapi kalau kita pergi kebun yang private, yang memang orang luar tak masuk, memang cantik betul kan. Saya secara peribadi saya pernah pergi, tapi bukan di Saudi, ni di Qatar. Di Qatar ada beberapa tempat yang seperti ini, milik sebahagian daripada orang-orang, kira orang kaya dan juga orang-orang yang ada kedudukan lah. Syekh-syekh di sana yang mengajar di dalam masjid Nabi ni pun, dia orang ni pun orang kaya yang ada kebun-kebun yang hebat juga. Tuan-tuan boleh tengok kemah-kemah dia. Tuan-tuan tengok dalam YouTube lah. Biasanya dia orang tak bagi orang luar masuk. Ini tetamu khusus dia. Kemah dia, sebab dia orang akan letak kemah. Kemah macam kemah Arab. Dia bukan kemah camping yang tarik kita camping tepi sungai tu. Kemah yang mewah. Kemah tu ada aircon. Ada aircon. Tapi dekat tengah tu dia ada buat satu macam tempat boleh buat bara api. Saya pun tak tahu apa function. Aircon kat dalam, tapi tengah tu bara api. Entah apa dia orang nak buat dengan duit banyak. Tapi itulah dia punya design dia, Pak. Situ dia akan guna untuk panaskan kopi apa semualah, apa dia orang buat, aktiviti padang pasir dia orang. Okey. Tapi memang cantik pun. Itu ialah kriteria kebun-kebun dia orang. Dan tanah tu memang tanah yang ada rumput. Sama ada rumput tu rumput sintetik ataupun memang rumput yang dia orang tanam, yang dia orang keluarkan kos banyaklah untuk maintenance rumput tu. Tapi memang kebun-kebun tertutup ni lain macam. Dia punya cantik dia tu. Memang sangat-sangat, orang kata apa, seronok lah dalam tu. Jadi untuk orang Arab ni, bila mana turun ayat ni, khususnya para sahabat, mereka telah membayangkan tempat yang indah, tempat yang ada kemah macam tu, tempat yang ada pokok-pokok, tempat yang ada kambing-kambing yang bersih. Sebab dalam kebun-kebun Arab ni kadang-kadang ada juga kambing, biri-biri dia tu, kharuf dia tu. Tapi biri-biri yang merata tepi jalan tu memang bangun semacam duduk 500 meter pun dah bangun dah pun. Ni yang duduk dalam kebun ni lagi bersih daripada jubah kawan tu lagi. Kan bulu kambing tu kan warna putih je tak? Lagi bersih. Ada orang sikat tu, ada orang selunkan dia hari-hari. Yang tu bukan untuk dimakan, itu untuk mata memandang je. Bagi pelihara, bagi ada, bagi nampak, bagi cantik je semata-mata. Semata-mata bagi cantik. Cuma nak katanya itulah dunia, itu baru dunia. Tapi di akhirat dia lebih lagi pada tu.
Sebab tu kita tengok bila mana Allah Ta'ala describekan, terangkan apa yang ada dalam syurga. Dalam syurga ni ada sungai daripada arak yang mengalir. Ada sungai daripada madu yang mengalir. Tuan-tuan boleh bayang, madu ni banyak kategori lah. Ada yang cair, ada yang pekat. Tapi umum orang faham madu ni dia pekat. Tapi dalam syurga Tuhan kata dia sungai yang mengalir. Tapi memang madu yang grade tinggi, saya tanya orang-orang yang ada ilmu lah madu lah, dia cair, dia tak pekat. Dia grade yang tinggi ni dia cair. Dia memang tak likat, dia macam setengah-setengah madu tu lah. Cuma nak katanya Tuhan describe dalam Al-Quran, dalam syurga ni dia ada sungai madu. Dia ada sungai madu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, Nabi ni sebelum tidur Nabi akan baca surah Az-Zumar. Ni mungkin kita tak tahu. Dalam Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi daripada satu orang sahabat dia riwayat, Nabi ni sebelum tidur Nabi akan baca Al-Musabbihat, surah-surah yang ada tasbih, Sabbih isma rabbikal a'la ke, yusabbihu lillahi ma fi. Itu surah-surah yang start dengan ayat macam tu. Dan juga Nabi baca surah Az-Zumar. Az-Zumar ni 75 ayat kalau saya tak silap. 9 muka surat. Antara ayat yang Nabi ulang berkali-kali bila mana baca surah Az-Zumar, yang ni ada satu riwayat lagi yang sokong, iaitu riwayat daripada Ibn Hibban, iaitu ayat yang ke-23 surah Az-Zumar. Apa dia ayat tu? Ayat tu Allah Ta'ala sebut, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu minha. Ayat ni sampai sini ada sebahagian riwayat kata Nabi berhenti lama. Nabi fikir something. Apa maksud ayat tu? Kita boleh check tanda 23 surah Az-Zumar. Ayat ke-23 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala sebut Allahu nazzala ahsanal hadith. Dialah Tuhan yang telah menurunkan perkataan-perkataan yang baik merujuk pada Al-Quran. Kitaban mutasyabiha, yang mana dalam Al-Quran itu ada cerita-cerita yang berulang-ulang kali diulang. Surah ni ada, surah tu ada, surah ni ada. Mutasyabihan mathani. Dan ulangan-ulangan itu bukan ulangan kosong. Tuhan kata ulangan-ulangan yang ada manfaat. Apa jadi pada orang beriman bila mana dia baca cerita dalam Quran? Dalam ayat 23 surah Az-Zumar Tuhan kata taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Meremang, seram, sejuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya bila mana baca cerita-cerita dalam Al-Quran. Dengar ayat tentang syurga, meremang bulu roma. Dengar ayat tentang neraka, meremang bulu roma juga, takut. Dengan sebab azab yang ada dalam ayat tu. Describe tentang apa-apa sajalah azab neraka ataupun nikmat syurga. Tuhan kata Quran ni Allah Ta'ala ni dia turunkan perkataan yang baik yang berulang-ulang kali. Kalau orang yang baca tu dia betul takut pada Tuhan, dia akan meremang bulu roma. Lepas pada meremang dia jadi apa? Dalam ayat yang sama Tuhan sebut summa talinu jududuhum. Kemudian lembut balik kulit dia orang. Tadi kulit dia orang ni meremang bulu roma, kemudian kulit dia orang tu kembali jadi lembut. Wa qulubuhum, bukan setakat kulit je lembut, bahkan hati mereka pun jadi lembut. Ila zikrillah, untuk lebih banyak mengingati Allah. Zalika hudallah, itulah hidayah yang Allah Ta'ala berikan kepada sesiapa yang dia nak. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa-siapa yang disesatkan Tuhan tak dapat hidayah untuk dia. Ayat ni kalau kita baca, kalau kita nak amal lah pada malam ni, surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ni 75 ayat, 9 muka surat lah Quran, 9 muka surat. Sampai pada ayat ni kita cuba fikir, kita cuba renung kehidupan kita dengan ayat ini. Sebab Tuhan sedang memberi sifat orang yang dengar ayat Tuhan, meremang bulu roma sampai jadi lembut balik kulit dia, dan akhirnya hati dia lembut. Bila mana hati dia lembut, apa akan jadi pada dia? Lidah dia akan berzikir kepada Allah. Ini action-action yang akan keluar. Perubahan dari segi luaran dia, dan juga action seterusnya ialah lidah dia jadi ringan. Sebab tu benda ni penting.
Sebab tu ada hadis yang diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Nabi beri pada Ali bin Abi Talib satu doa. Doa ni tuan-tuan boleh balik amal. Doa ni mudah saja. Mudah sangat. Apa dia doa dia? Orang yang ikut kuliah saya di Masjid Alwi, kita dah lalu dah hadis ni. Okay. Iaitu doa yang berbunyi Allahumma hdini wasaddidni. Habis tu doa dia. Pendek kalau kata tak boleh ingat sangat, tak tahulah, otak memang slow benar. Allahumma hdini wasaddidni. Tu je. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, beri hidayah pada aku dan fokuskan aku di atas hidayah tu. Saya rasa atas pengamatan saya yang tak berapa tepat sangatlah, waktu kita baca ayat ni, doa itulah yang paling munasabah untuk diucapkan sebagai pengharapan. Sebab Tuhan kata, yang jadi kulit meremang, kulit jadi lembut, hati jadi lembut untuk berzikir pada Allah, itulah hidayah yang kami campakkan kepada siapa yang kami nak. Maknanya ayat ni mengharapkan hidayah. Ayat ni mengharapkan hidayah. Kita ni nak pada hidayah. Jadi waktu kita baca, dan sebenarnya Allahumma hdini wasaddidni tu boleh baca bila-bila pun. Maksud dia ialah, ya Allah, beri hidayah pada aku dan jadikan aku follow on track hidayah tu. Saddidni tu maksudnya fokus. Jangan kenal aja. Orang beritahu pada kita, bersedekah ni boleh menyebabkan harta berlipat ganda. Ya tahu. Bersedekah tak? Tak bersedekah. Orang beritahu pada kita, baca Quran ni bagus. Tahu baca Quran bagus. Baca tak? Tak baca. Orang beritahu pada kita, bangun malam ni ianya ibadah yang afdal. Buat tak? Tak buat. Semayang masjid jemaah ni benda yang afdal, benda yang elok. Buat tak? Tak buat. Tahu tu dah ada dah hidayah tu, dah tahu tu. Okey. Tapi buat tu tak buat lagi. Yang tu kena ekori doa tu dengan wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan faham, gambarkan dalam kepala, inilah yang aku nak padamu ya Allah. Aku nak bermohon padamu ya Allah, beri aku hidayah pada aku. Tak kira lah aku umur berapa, aku muda ke tua ke, sampai mati pun jadikanlah aku follow on track hidayah tu. Ini ialah doa yang kita kena amalkan, sebab ini pesanan Nabi kepada Ali, dan Ali buat benda tu. Ini antara doa-doa ringkas yang kita boleh tengok lah. Okay. Kita tengok dalam ayat tu Allah Ta'ala sebut ayat yang ke, perbahasan kita tadi, ayat yang ke-8. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat lahum jannatun na'im. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka itu syurga yang penuh dengan nikmat. Okay. Kemudian ayat 9 Tuhan sebut khalidina fiha, kekal selama-lamanya, tiada penghujung. Wa'dallahi haqqa, janji Tuhan itu benar. Wa huwal azizul hakim, dialah Tuhan yang maha perkasa, aziz, hakim, dan juga maha memiliki hikmah-hikmah. Sebab perkataan hakim tu dah 2 kali dah ulang dalam surah Luqman ni. Ayat kedua Tuhan sebut tilka ayatul kitabil hakim. Ayat 9 sebut lagi wa huwal azizul hakim. Maknanya kita baca surah Luqman ni, apa yang kita nak? Kita nak supaya Allah Ta'ala kayakan kita dengan hikmah kebijaksanaan. Saya dah sebut sebelum ni, kuliah kita sebelum ni, hikmah maksud dia apa? Qaulun munasib, kata-kata yang tepat. Min rajulin munasib, daripada lelaki yang, daripada orang yang betul. Ila syakhsin munasib, kepada orang yang betul. Fi waqtin munasib, pada waktu yang tepat. Perkataan yang tepat datang daripada orang yang tepat, kepada sasaran yang tepat, pada waktu yang tepat. Itulah hikmah. Sebab ada orang perkataan dia betul, tapi timing tak kena. Ada orang perkataan dia betul, tapi dia sendiri tidak menunjukkan dia itu implement terhadap hikmah yang dia nak bawa tu. Dia pesan ke orang, kita kena itu, kita kena ini, kita jangan bangga diri, kita jangan itu, jangan ini. Tapi dia semua yang dia kita tu, dialah yang paling awal sekali tinggal. Jadi dia tak hikmah dalam bab ni. Dia mungkin bagi pada orang tu, orang yang betul, tapi dia tu sendiri. Jadi hikmah ni dia akan lebih berwibawa bila mana orang tu sendiri mengamalkan apa yang dia sampaikan.
buat apa yang dia sampaikan. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jal supaya Allah Ta'ala jadikan kita ni dapat hikmah, beramal dengan hikmah, dapat hidayah, beramal dengan hidayah tu, fokus dengan hidayah tu. Kita tunggu berapa saat lagi untuk azan. Lepas tu kita bagi azan, lepas tu kita bagi kesimpulan. Okey. Kesimpulan akhir yang kita boleh ambil pada malam ni, bila mana kita tengok ayat 1 sampailah ayat yang ke-9, Allah Ta'ala sebut dulu mula-mula Quran ini kitab yang penuh dengan hikmah. Lepas tu Tuhan sebut yang akan dapat menyerap hikmah tu ialah muhsinin. Muhsinin ni pula perangai dia orang macam mana? Perangai dia orang ni bila mana salat, dia sempurnakan dalam mendirikan salat tu. Saya dah sebut tadi panjang lebar macam mana sempurnakan mendirikan salat. Dan dia orang sangat-sangat beri perhatian kepada salat dan zakat dia orang. Dengan sebab apa? Ada plan untuk berjaya di akhirat. Sebab tu ayat 4 Tuhan sebut wahum bil akhirati hum yuqinun. Mereka ni yakin pada akhirat. Sebab tu dia orang boleh jaga waktu, dia orang tak pedulilah orang kata apa ni semayang-semayang, apa ni duk fikir zakat-zakat nak bagi ke orang. Dia tak peduli sebab dia tahu itu ialah akhirat dia. Dan Tuhan kata mereka ini akan terus berterusan menyerap hidayah-hidayah. Dan penyerapan hidayah itu akan menyebabkan dia orang berjaya. Kemudian ayat yang ke-6 Tuhan sebut orang-orang yang tak suka pada Quran, dia orang akan cari alternatif tak suka Quran tu dengan suka benda lara. Suka benda lara menyesatkan orang. Menyesatkan orang, mengejek pula orang yang bawa kebenaran. Dan Tuhan kata bagi mereka azab yang menghinakan. Tuhan pula bagi lagi kriteria orang yang tak suka Quran, perangai dia orang ni bila mana dengar Quran apa jadi? Dia orang berpaling, sombong, macam tak dengar, macam ada benda di telinga dia orang. Tuhan kata gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Kemudian dia sulami lagi susunan ayat tu dengan ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 dan ke-9. Tuhan kata orang yang beriman, orang yang beramal saleh, bagi mereka syurga yang penuh nikmat kekal. Janji Tuhan itu benar. Dialah Tuhan yang maha perkasa, dialah Tuhan yang maha bijaksana. Jadi ayat ni dia nak bagi keyakinan pada Nabi dan para sahabat, jangan terkesan dengan action orang yang tak nak dengar Quran. Dan tadi saya dah sebut, kita minta pada Tuhan supaya Tuhan beri pada kita hidayah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Ali bin Abi Talib, Allahumma hdini wa saddidni. Jadi nanti untuk kuliah sekali lagi kita ada 2 lagi ayat baki tu. Kita ada 2 lagi ayat 10, 11. Baru kita boleh masuk bab kedua muka surat 5 Nas ayat 12 sampailah ayat yang ke-19. Berpada situ kita pada malam ni, moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.